Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang. Begitulah pelajar universiti dia punya penerimaan lagi. Sebab sebenarnya budak-budak yang geek bukan mainstream sebenarnya lagi appreciate daripada yang mainstream. Sebenarnya mainstream nampak je macam appreciate kan, tapi sebenarnya diorang bukan bias yang betul-betul saya minat band awak lah, tapi diorang sebenarnya minat hanya dengar dekat radio, bukan dia benar-benar saya minat tapi saya beli CD. Bukan gitu. Kalau indie budak-budak indie underground diorang jenis yang betul-betul minat dan beli. Itu yang bestnya tu. Okay, sorry. Peminat dia beli apa? Dia beli merchandise dan merchandise lah. Dia yang budak underground lah selalunya banyak kan. Budak indie punya scene. Diorang yang lebih bagus appreciation dia daripada yang mainstream. Mainstream ni mungkin peratus dia daripada 100 tu dalam hampir mungkin yang betul-betul beli 50% ke saya rasa walau alam 50% tinggi juga tu. Maknanya yang dalam gig tu lagi hampir 100%. Mungkin kalau gig 70%. Boleh jadi 70%. Sebab macam mana boleh terjual CD sampai 1000 lebih zaman sekarang? Maknanya diorang memang siapa yang datang dia akan beli, siapa yang ada duit lah. Okay. Tapi diorang at least beli CD tu. Kalau gig kan punca pendapatan utama adalah daripada bayaran tiket gig tu ke ataupun daripada merchandise tu? Tak sure, tapi saya rasa merchandise tu, banyak merchandise tu. Oh, merchandise lagi menguntungkan Tapi sebab kan sekarang dah start orang buat konten. Mungkin salah satu yang boleh start konsert. Tapi yang kena band-band yang underground itu try orang baru. Kalau buat konsert mesti agak kurang sikit. Tak tahu lah dari segi apa yang buatkan benda tu. Tak ada followers betul. Ya. Sebab ini followers dia ikut zaman. Ikut kira macam tengah famous follow yang famous. Kalau yang underground dia akan follow betul-betul ya. Aku follow kau sampai kau dah tua aku akan follow kau. Itu yang bestnya tu kan. Terus Sixsen tengah nak pergi market situ. Sebab selama ini Sixsen masuk terus mainstream. Jadi yang macam orang-orang yang kira macam orang-orang yang peminat pun mainstream juga. Itu yang peminat dia tak berapa melekat. Sixsen dah 10 tahun sekurang-kurangnya kan? Kita sebenarnya kalau ikutkan Sixsen sebelum saya datang 2002 11 yang masa Adi jadi frontman so ini album ni kita punya 2005 12 sorry tidak dapat dengar dengan jelas lah. Dia macam tersangkut-sangkut dah. Connection dia poor ni poor connection. Itulah tadi macam apa yang Adi start dengan Six Sense. Okay. Six Sense saya 2000 datang sini 2005, rilis tahun 2006. Tapi sebelum itu dah dorang start dari 2003 ke 2 macam tu ke 2000 macam tu. Kira lama jugalah Six Sense tu sendiri. Tapi orang kenal masa Adi Prio dalam Six Sense lah kot. Memang sebelum saya memang dia tak keluarkan album. Dorang recording, dorang record tapi penyanyi-penyanyi itu tak sempat nak record. Ada dua penyanyi yang satu tak tahu kenapa kena kick, satu lagi pun kena kick juga. Jadi
peminat yang masa tu umur 15 tahun. Sekarang dah hampir 30 tahun. Itulah. Tapi tahulah. Sebab kita orang rasa Six Sense ni dari mainstream. Jadi mainstream ni peminat dia tak betul-betul termanage betul-betul. Tak macam Bang Fiz, Hujan. Dan orang punya peminat memang still. Peminat Six Sense betul-betul yang lekat tu ada a few. Ada beberapa tapi tak ada semua. Tak tahu sebab kita tak manage ke, sebabkan saya pun tak tahu. Sebabkan memang mainstream punya industri dia tak macam tu. Saya pun tak pasti. Sekarang ni cuba tap kepada gig punya scene lah. Underground. Dari situ lah. Dari underground lah. Masuk balik dari bawah lah. Tapi tak ke gig underground ni diorang macam lebih cenderung kepada age group yang macam tu juga, yang sekitar lewat belasan tahun dan awal 20-an? Depends on musik lah kot. Ya. Yeah. Maknanya macam Hujan masih relevan lagi. Still relevan lagi. Walaupun musik diorang macam tu kan. Still relevan bagi diorang punya scene. Sebenarnya Six Sense ni bagi, tak tahulah, kita orang rasa macam diorang ingat ni sebenarnya Six Sense dulu dari underground juga. Betul. Sebab time zaman Six Sense naik tu zaman Hujan juga, zaman Metal Husin. Tu diorang ingat kita orang dari underground. Sebenarnya kita orang mainstream. Kita orang pun sampai kadang-kadang kalau ada, tapi kita tak pernah main gig. Dan kita orang sebenarnya teringin main gig. Sebab gig lagi best lah. Seronok main musik, seronok kan. Lagi fun main mainstream, lagi-lagi main kat mall kan. Semua duduk ala nyanyi. So macam ini nyanyi ke recording. Jadi tak ada, kita nak main musik, nak hobi, nak seronok kan. Kita bukan main musik untuk nak menghibur orang. Baik kalau nak duduk ni, pergi hotel lah tengok show. Pergi hotel, pergi kafe kan. Itu. Sebagai band, show yang paling besar, berapa audience yang ada? Audience. Jadi kalau bagi saya kan, sebelum orang betul-betul nak datang sebabkan Six Sense, saya rasa tak banyak. Sebab saya tak pernah, yang kita orang punya pernah showcase sendiri tu pun pernah sekali juga rock time tu. Itu pun sebabkan banyak jugalah time tu ada rock tak ada lah banyak mana orang boleh buat kan. Tapi hard rock tu time tu full lah juga. Time tu full lah member-member semua kan. Dari hard rock KL. Saya rasa walaupun pernah show dekat Jumebo ke, dekat mana ke yang orang banyak, tapi saya rasa itu bukan show. Itu just promotion. Macam tu lah. Yang show betul-betul saya rasa yang hard rock itulah. Itu pun ramai lah. Yang itu paling ramai lah. Kalau macam Jumebo tu kan, bila korang perform boleh ke macam betul-betul nak bagi pecah panggung punya, ataupun ala kadar? Boleh. Boleh. Tapi kita sebabkan kita kat atas stage tu nak semangat dari crowd tu kan. Kalau tengok crowd pun tak semangat, jadi macam malah kadar je lah, main je lah kan. Main lah, itu gaming je lah kat atas. Benda-benda tu lah. Jadi kalau masa di Hard Rock Cafe? Hard Rock Cafe tu memang baraya lah, best lah. Rasa macam nak melompat-lompat lah. Ada encore semua. Sebab semua orang, siapa yang datang situ memang datang nak tengok kita. Bukan sebab nak lain. Itu yang, so kita dah show off lah. Memang betul-betul show lah. Itu yang best kalau dapat selalu show macam tu kan. Baru meningkat. Konsep sendiri lah. Tapi, yalah mungkin industri sini ada kelebihan dia, industri Indonesia ada kelebihan dia. Apa kelebihan sini? Sini kita ada MCP. So pendapatan mungkin dekat sana komposer mungkin teruk. Dekat sini tak. Betul. Musician mungkin artis mungkin di sana boleh hidup, tapi tengok banyak-banyak yang baru, tak adalah baru di 2 tahun lepas ke apa. Yang pasal yang buat lagu Iwan Fals. Sorry, saya tak follow.
Tak, ini satu cerita ni lah, kira macam dia punya komposer tu sampai betul-betul miskin. Padahal lagu tu lagu top. Salah satu lagu top Iwan Fals. Macam tu lah. Lagu apa Bento tak silap. Bento. Serius? Bento. Nama aku Bento. Yeah. Tak silap lagu Bento itu. Tak silap lagu Bento kan lagu apa lah? Lagu Iwan Fals. Jadi salah satu yang cipta lagu tu. Tapi memang teruk lah kehidupan dia. Memang tak ada royalty, memang tak ada royalty. Indonesia baru nak build up benda tu. Ya, sebab yang dulu menipu tu kan. Banyak corruption tu kan. Kena tutup. Itu yang bagi saya tanggapan macam dari segi pengurusan, macam saya rasa macam Malaysia lagi bagus daripada Indonesia. Tapi bila awak cerita tadi tu pasal macam bagaimana management muzik Indonesia lagi bagus daripada Malaysia, itu sangat mengagumkan dan mengejutkan. Yang kelebihan yang ada dekat Malaysia ialah MSCP dan badan-badan pelesenannya lah. Dan dia memberi punca kepada songwriters kan. Saya nak share perkara ni. Perkara ni saya dah beberapa kali share dah. Bulan Mei tahun sudah 2019, saya telah berjumpa dengan Pesuruhjaya. Saya dah lupa dia punya terminologi apa. Commissioner Lembaga Kolektif Management Nasional. Saya jumpa dengan Abid Jade dan saya jumpa dengan Sam Bimbo dari Trio Bimbo. Ni lembaga kolektif management nasional ni, dia umpama MRM je. Dia umpama. Jadi Pak Sam Bimbo dia cakap pemerintah Indonesia pada tahun 2014 saya pun tak tahu di parlimen Indonesia gunakan apa parlimen? DPR. Telah meluluskan satu undang-undang Akta Hak Cipta di Indonesia 25 tahun selepas keluar terbitan sesebuah lagu, semua hak akan kembali balik kepada pemegang hak. Tak tahu Tak tahu. Okey. Jadi cuba bayangkan pada tahun awal 70-an dulu, hampir 50 tahun yang sudah, apabila Trio Bimbo, Mercies dan favorite group dan Coast Plus. Okey. Jadi mereka terbitkan lagu pada 50 tahun yang sudah tau. Jadi mereka pun tak ada kontrak yang proper kan. Sekarang ni hak cipta daripada segi publishing dan sebagainya akan kembali balik kepada mereka secara automatik. Walaupun mereka ada kontrak pada tahun 70-an dulu menyatakan selama-lamanya kontrak ini. Jadi kontrak-kontrak itu semua akan terbatal. Best ni. Best kan? Jadi perkara ni berlaku 2014. Jadi bila saya jumpa dengan mereka cerita pasal benda ni, saya sangat kagum. Memang itulah tu. Itulah Indonesia telah mendahului Malaysia dalam sudut tu lah. Dan kalau mengikut momentum yang demikian, saya rasa dalam 10 tahun lagi Indonesia akan jauh tinggalkan Malaysia daripada pelbagai-bagai sudut jugalah dalam Akta Hak Cipta ni. Betul juga. Yalah tu. Sebab sekarang pun dah kira start dia dah start yang macam MSCP tu ada juga dah start baru kan. Yang baru ni apa? WAMI. WAMI. Ya. Baru start okey. Dah start okey dah start ada collection ni. Okey. Harap-harap okey tapi itulah harap Malaysia pun okey juga. Itulah tu. Harap Malaysia pun okey. Sekarang ni pula tak ada dah ni. Macam mana? MRM dah tak ada. Saya pun tak pasti kedudukannya lah. Pihak PPM menyatakan dalam surat perkeliling mereka sudah dibubarkan. Tetapi kita di MSCP, selagi kita belum dibagi tahu oleh MSCP dan tidak ada EGM, saya rasa
tidak ada priority, tidak ada kata putus yang sudah lah. Sebagai songwriter, okay, royalty boleh. Alhamdulillah saya sebagai songwriter, sebabkan saya boleh sebagai songwriter saya boleh survive. Kalau as a singer je, saya rasa saya dah balik Indonesia balik dah. Betul Betul lah. Kalau tak saya dah balik Indonesia. Sebab jadi penyanyi tak macam mana dia nampak macam fame tapi tak ada apa. Tak ada apa Tak ada apa. Dia fame macam tu je. Lepas tu entahlah, time tu macam fame macam tu je lah. Nak katakan untuk kerja keras untuk dapat duit, tapi sebabkan songwriter je. Yang banyak menghasilkan tu saya rasa songwriter. Ya. Kan? Betul lah. Betul. Macam penyanyi macam kais pagi makan pagi Betul. Masa dia hangat ada orang tak ada orang hire. Lepas tu tak ada orang hire. Lagi-lagi kalau orang yang penyanyi yang under label, dia tak boleh buat lagu sendiri. Tak boleh buat production sendiri. Kalau dah tak famous, satu lagu mungkin dia famous, 2 lagu famous. 3 lagu dah tak famous, 4 lagu dah itu takkan label nak spend money lagi dekat penyanyi ni. Ending dia lepas tu dah habis. Selain daripada mempertingkatkan apresiasi peminat, sebenarnya orang dalam industri ni apakah perkara yang paling utama mereka perlu ada selain daripada bakat dan kemahiran craft tu? Apakah benda yang mereka perlu ada? Yang perlu diperbaiki? Abang kancing kena jadi ni tak ada. Sebab kita kadang-kadang tengok orang ni sukses, ni ada puak-puak. Rasa sini ada puak-puak, ni puak ni tak, ni puak ini untuk kerja buat ini je. Ni puak ini untuk kerja buat ini je. Tak tahu lah, tapi saya rasa macam ini puak dia. ini puak dia. Okey. So aku kena buat puak aku sendiri. Macam tu. Di Indonesia tidak ketara ke? Saya pun tak berapa sure. Sebab saya rasa sebab tengok kadang-kadang artis ini dengan artis ini masih still kira macam together. Dia ada kira macam Gigi dengan Slang masih okey macam tu. Gigi dengan Slang okey berkawan macam tu. Dewa dengan Slang walaupun dia nak gaduh kawan lagi. Nak jumpa okey nak kerja sama okey lah. Kat sini pun kelihatan macam okey je. Mie Uncle Hussein dengan Hujan macam ngam je. Dulu search dengan left-handed ngam. Dia okey. Dia bukan bukan dari segi tu. Dari segi macam macam mana nak cakap okey, kau dari label ini, aku tak boleh bagi job kat kau. Okey. Ini dari label ini aku tak boleh bagi job kat kau. Sebab mungkin tak ada management. Kalau Indonesia mungkin kadang-kadang satu management tu dari 2 label. Jadi macam label Warner, label Sony ada satu artis, satu manajemen sama. So dia akan satu show sekali je. Ada tak kadang-kadang tak juga. Tak tahulah, tak sure lah. Tapi bagi saya rasa macam ada puak-puak tu. Ni puak ini untuk puak kau kena panggil kau punya orang je lah. Tapi tak tahu lah, mungkin ke Indonesia pun sama juga. Boleh jadi sama juga. Mungkin puak itu memang semua dia ada manusia. Tapi saya rasa kalau semua bekerja sama dengan contoh macam okey, kita kerja sama, show tak boleh ambil rate ini. Show tak boleh ambil rate. Kalau kau tengok show daripada segi kau berapa album, lagu kau yang famous ada berapa? Dari situ okey, kau tak boleh ambil dari yang band-band baru pun ada rate dia. Ada rate dia yang tak boleh memang main bedal je kau. Ni okey, aku kebanyakan sekarang ni dia tak nak panggil orang lama yang dah famous sebabkan mahal. Tapi dia nak ambil budak baru dengan harga yang kadang-kadang lebih mahal daripada yang budak lama, orang lama. Faham tak?
Okay, contoh macam band lah, mana-mana band lah. Tak ada lagi contoh. Band ini, band A yang dah 10 tahun dibayar 5,000. Dengan band B yang baru satu single bayar pun 5,000. Sebabkan dia famous. Bukankah sebab senioritas yang buatkan dia begitu. Kita nak jaga harga ni, tapi orang bawah ni dah tak boleh jaga harga. Kadang-kadang dia okeylah. Kau ambil dia 5,000, kau ambil aku 3,000 je lah. Dia macam tu. Benda macam tu lah. Kalau boleh kerjasama mungkin boleh jadi Malaysia boleh management betul-betul boleh jaga. Tapi kebanyakan kita tidak fikir pasal benda tu kan. Sebab orang dia perut sendiri. Dia akan potong harga lama-lama. Dan sekali kita dah potong harga, kita nak tingkatkan kembali harga tu memang susah lah. Betul lah. Dan keadaan ni terus berulang dari generasi ke generasi. Betul. Tapi saya bual dengan Alpha Buti kot pasal benda ni. Undercut ni. Okay. Nak kembali pada songwriting Okay. Mana susah? Cipta melodi atau cipta lirik itu sendiri? Adi Priyo ni. Adi Priyo punya jawapan. Tapi paling susah memang buat lirik kan. Itu memang pecah kepala. Buat lirik. Sebab saya bukan lyricist, saya songwriter. Saya rasa. Saya buat melodi ya. Saya bukan lyricist. Jadi kalau bagi saya buat lirik tu susah lah. Walaupun saya buat lirik sendiri, tapi buat lirik tu lagi makan masa daripada buat melodi. Betul. Sebenarnya semua komposer yang saya tanya jawapan dia sama. Betul. Tapi memang susah. Benda itu memang paling susah. Memang susah kan? Macam mana awak boleh senang? Saya sudah fokuskan ke situ je. Ya. Paling lama buat lagu lirik apa? Banyak juga lagu yang lama. Tapi masalah kan kalau lagu ni kalau lama maknanya dia takkan hit lah. Oh betul, iya. Itulah. Kalau mungkin sebab apa lagu kenapa lama nak siapkan lagu tu, mungkin kerana dia tidak memberi inspirasi. Faham. Daripada segi melodi. Dari segi melodi dia. Jadi kalau melodi tu tak memberi inspirasi, maknanya kemungkinanlah dia memang tidak organic hit. Dia tidak genuine hit tau. Tapi ini bukan masalah sedap atau tidak sedap. Ini perkara mengenai perasaan yang dibawa oleh melodi tu. Contohnya kalau katalah lagu yang saya tulis Amaran Mama kan. Lagu melodi tu sendiri dia macam memberi perasaan yang unik. Jadi itu dalam masa 20 minit 30 minit siap. Dan masa tu Ajai keluar masuk. Tapi dia tidak mengganggu fokus kita. Jadi kadang-kadang baru lagu yang siap cepat tu masa 15 minit, setengah jam biasanya tu hit lah tu. Okay. 15 minit. Saya buat lirik selalunya. Lama lah. Pening. Lirik paling pening. Berapa lama? Lirik. Tapi paling senang saya kalau lirik kalau orang dah bagi sinopsis lah. Dari drama. Itu paling senang. Paling. So dari drama tu, okay. Drama saya ambil sinopsis lah. So okay. Dah tulis lah. Paling senang sinopsis lah. Ramai orang merasakan lagi susah. Oh ya? Tapi saya setuju lah kalau ada sinopsis lagi cepat dah. Lagi cepat buat. Lagi cepat. Tak payah fikir jalan cerita apa. Betul. Sebab kalau kadang-kadang kita buat lagu, kita dengar lagu ini, melodi macam ni, alamak ini buat cerita macam ini tak kena pula, tapi ini lirik dia dah sedap. Benda-benda macam tu kan. Kalau songwriter kan dekat Malaysia ni, baik zaman dulu ataupun sekarang ni, siapa yang Adi find interesting, menarik? Interesting Malaysia, dalam Malaysia. Malaysia.
Tak ada cakap tak ada. Saya rasa memang M. Nasir dengan arwah Lolo. Ya. Saya rasa yang arwah tu saya rasa salah satu lirisis yang bagi melodi dalam lirik. Lirik tu jadikan melodi tu. Betul. Lirik itu ubahkan melodi itu jadi macam lagi sudah. Dia ada selalunya nyawa ni dari lagu je, dari melodi yang orang dengar melodi. Lirik orang tak dengar sangat. Tapi arwah ni dia punya melodi dan lirik tu kira macam nyawa dia. Faham. Dia memang suka kata benda tu yang macam mana orang macam tu. Itu gila dia. Dia memang gila, respect gila. Betul lah. Ya, perkataan dia tu sendiri tu pun macam melodi. Itulah asal usul perkataan lirik tu. Lyrical. Lirik tu melodi. Lirik tu melodi. Dan dia rasa macam ada ke perkataan ni? Kita tak tahu kadang-kadang perkataan tu betul lah. Dan dia kadang-kadang sial lah dia. Ini bukan aku yang selalu pakai. Macam ini perkataan harian yang kita tak sengaja dan dia boleh masukkan dalam lagu itu memang ngam je. Macam kita nak try buat benda tu macam tak kena. Ya. Ya. Dia memang master dalam bahasa. Dia memang terror dalam bahasa. Pernah jumpa dia dulu kan? Sekali je saya pernah. Di NAR. Bukan, dekat ni lah, dekat Luncai. Time tu tengah rekod lagu saya duet, Sixten duet dengan Wan Bossa Nova. Setelah ada rekod dia, si arwah tu ada datang, dia tengok. Tapi tak sempat borak lah. Itu yang tidak Tidak sempat borak tak sempat close lah. Jadi macam kenal yang macam tu lah. Kerjasama pun tak kenal. Sayang lah. Betul lah. Bila mendengar lagu-lagu M. Nasir dan lirik-lirik Lolo? Selepas di sini lah. Selepas dah jadi recording artist. Selepas ini saya tengok lirik dia ni kenapa lain macam sikit kan. Saya tengok. Sebab saya selalu kalau nak cari influence untuk lirik, saya akan cari lirisis juga. Saya cari lirisis, saya cari sastrawan, saya ni tengok-tengok puisi. Kadang-kadang tu puisi orang biasa saya tengok. Sebab saya tak banyak influence daripada kata-kata. Saya banyak influence musik. Saya dengar musik je. Saya tak membaca, saya tak suka membaca. So saya jadi mungkin saya kalau buat lirik saya akan kira macam kalau sini orang kalau exam tu tiru orang sebelah. Tiru orang sebelah. Saya akan tiru. Dia tak adalah tiru ni tapi saya akan dia punya cerita macam ni. Cerita dia ni. Saya akan cari perkataan yang mungkin ini pakai. Gitu. Sebab saya bukan lirisis sebenarnya. Saya bukan lirisis. Ya. Itulah ada pepatah Inggeris cakap apa? Genius steal. Tapi sebabkan kebiasaan lah bagi saya. Kadang-kadang orang rasa macam sebab kadang-kadang orang tanya buat lagu senang tak? Bagi aku senang je, okey je. Buat lagu okey kot. Tapi saya pernah bagi kelas dekat budak-budak ni. Ada budak kita orang buat satu kelas untuk budak-budak buat lagu. Saya bagi skill saya. Saya bagi tahu skill saya macam ni. Tapi diorang tak akan boleh buat. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab mungkin skill saya untuk saya je. Walaupun saya share benda tu, dia tak boleh dapat apa yang saya dapat. Dia tak boleh faham apa yang saya faham. Kadang-kadang bagi tahu budak-budak ni macam tu juga. Perkara tu memang pemberian dari semula jadi kot tidak boleh diajar-ajar ke. Gifted juga. Satu lagi saya rasa sebabkan practice. Macam mana buat praktis? Praktis lah buat lagu. Buat lagu sebab kalau gitaris praktis main gitar. Scaling nak laju. So kalau buat lagu praktis buat lagu lah. Betul lah. Buat lirik pun saya rasa dari buat lirik lah pula je. Betul. Tepat sekali. Itulah praktis kita. Praktis kita betul. Lah. Betul. Everyday sebab orang
main gitar yang praktis 10 jam main gitar barulah dia berterus. So kita kena at least sejam 2 jam buat lagu. Jadi tak jadi belakang kita. Belakang kira. Belakang kira. Tu sebab saya kadang-kadang bagi tahu budak-budak, kau nak buat lagu kau buat je lagu. Jangan kau rasa nak buat lagu baru buat lagu. Tak, kau buatlah hari-hari. Betul. Baru kita tahu kita punya skill dan kita punya kebiasaan, kita punya note yang kita selalu pakai. Mana ini note aku selalu pakai ni. Aku kena tukar lagi note lain. Benda-benda macam tu lah. Betul. Kalau saya sejak bila praktis buat lagu? Semenjak dia hobi yang jadikan hobi sebenarnya. Hobi buat lagu. Dan lama-kelamaan sebab Six Sense. Dari start Six Sense saya lebih aktif buat lagu. Sebab kan sebelum ni satu tak ada alat, tak ada barang macam laptop. Jadi semenjak ada duit sikit, full laptop. Dulu saya siap laptop Apple yang putih, MacBook yang putih. Tak ada dia kena saya rekod, dia tak ada mic. So mic pakai mic laptop, saya akan main gitar dekat dan akan buat 10 sampai 15 lagu. Orang minta lagu ni, okey aku bagi. Banyak yang kau bagi, saya akan bagi 15. Bukan bagi satu dua. Sampai orang kadang aku nak pilih mana ni. Kadang-kadang orang dia dah pilih satu, dia beberapa kemudian dia akan cari balik lagu tu. Ini ada yang sedap pula ini. Aku minta lagu ni lagi. Lagu ini dah ada orang buat tak? Tak ada macam tu lah. So saya akan kalau sekarang dah lama-lama kelamaan saya akan bagi tak ada lah sampai 11 bagi 3. Tapi saya akan buat baru. Saya tak suka bagi yang dalam bank. Saya akan buat baru. Sebab bagi saya buat baru adalah sambil praktis, sambil bagi. So at least ada bank, ada praktis. Walaupun itu orang tak pilih tak apa, saya buat je. Walaupun orang kadang-kadang kan ada orang minta saja-saja kan. Di buat lagu, minta lagu. Okey boleh. Dia minta, dia ambil ke tak ambil, tak apa. Saya janji saya buat. At least ada semangat kat situ saya nak buat lagu untuk orang ni. Kalau orang tak ambil, itu belakang kita. Bukan rezeki. Saya macam tu lah. Berapa lama pernah hari berlalu yang mana awak tak buat lagu? Sekarang ni dah start dah agak jarang buat lagu. Kenapa? Sebabkan satu, saya lebih ke anak sekarang. Salah satu cita-cita saya nak tengok anak membesar. Saya tak nak wasting time. Kadang-kadang buat lagu kan, kita lama buat lagu kan. Anak kadang-kadang kira macam kita nak tengok ke setiap anak tu setiap jam kan dia akan ada perubahan, ada something yang new. Development dia tu. Miss that. Saya tak nak miss benda tu. Jadi jarang buat lagu. Kadang-kadang pagi, tapi saya lebih suka buat lagu pagi. Pagi fresh. Dia akan fresh dan kebanyakan kalau saya buat lagu malam, dia akan stuck. Saya akan sambung pagi. Dia jadi macam tu pula sekarang. Saya pernah bual dengan Joe Wings dan Joe Wings ada menceritakan pasal komposer nama J.S. Kevin. Pernah dengar tak? Dan Joe Wings pun bagi tahu J.S. Kevin dia ajar nak buat lagu buat pagi-pagi. Bangun tidur, bangun, buat lagu. Betul. Itu memang fresh. Memang saya memang terbukti memang fresh. Saya memang buat lagu pagi tu cepat je. Lagi-lagi buat arrangement kan. Sebab kadang-kadang nak buat arrangement malam tu mesti jam. Dia akan jam. Tak tahu kenapa. Pagi je sekejap je buat jadi. Awak buat lagu siap dengan arrangement semua Kalau satu lagu terus buat arrangement. Maknanya buat untuk demo version lah sampai first chorus dah macam tu je. Okey. Bukan saya bayang, kalau saya bayangkan okey, bangun pagi lepas tu kita ambil gitar, record semua siap-siap. Okey, buat satu lagu. Bram, katalah meja punya feel. Bram. Okey. Alright. Kita tak tepi dulu, siap dengan verse sikit, chorus sikit. Okey, sekarang kita buat satu lagi lagu
lagu fast, lagu major. Brung. Bam, siap. Lepas tu okey lah. Sekarang kita nak cari tukar rentak, kita buat minor pula. 6/8 lah contohnya. Macam tu. Minor. Lepas tu, okey. Tengok tadi start pukul 6, sekarang dah pukul 7. 7 pagi. Ada 15 lagu. Okey, kita dengar balik. Okey, mana satu lagu yang kita nak bikin ini hari? Tapi faham tak saya cakap? Dalam masa sejam tu sudah ada 15 lagu yang secara kasar je tau. Boleh, dia rough. Okay. Rough je. Lepas tu kita dengar balik, okey lagu ni macam okey. Okey, kita ambil lagu ni, okey kita buat arrangement. Tapi macam Adi, you fokus on satu lagu Fokus on satu lagu. Sebab saya suka nak mencantikkan lagu tu. So dah lah. Sebab bagi saya bila lagi saya praktis. Time tu lah kita nak praktis main keyboard, berarti main gitar, berarti main bass. Dari situ secara tak langsung saya praktis main bass, main gitar. Walaupun tak ada banyak, tapi kalau saya pernah buat satu, kalau pernah dengar, nanti boleh dengar dekat YouTube ni. Arrangement ni saya record. Bukan nak sombong macam ini sebabkan nak ni okeylah ini untuk bukan tolong kawan kita macam untuk saya jadikan kata tajam mixing, bukan yang mencantikkan tajal lah. Saya record bass, record gitar dan buat MIDI semua. Dan full gila macam lagu itu full macam lagu apa tu? Adalah lagu kumpulan Slash featuring Dali Filsuf. Apa tajuknya? Dan lemburkan. Kumpulan Slash Slash dan lemburkan. Jadi saya tak tera apa-apa. Saya tak pandai main gitar sangat. Tapi sebabkan selalu benda tu buat arrangement semua. Jadi dari situ tahulah main keyboard dari tadi tak tahulah sikit-sikit. Dulunya itu je lah. Tapi saya tak suka sebenarnya buat sendiri semua. Saya lebih suka bagi kat orang. Kenapa? Sebabkan tepu dah yang dia. Bukan tepu lah. Kira macam kita semua buat mati lah. Mati betul. Selamat saya tak apa. Tapi kalau sekali ni selain keyboard pun kita kena buat. Dan gitar kena cari. Gitar bass kena cari. Drum dah memang kita main macam tu. Semua lagu lagi, lirik lagi. Jadi semua benda nak main pun jadi apa. Tak boleh. Prince saja boleh buat macam tu sekali-sekala. Prince. Dia terror sangat. Dia main gitar pun terror. Gila dia tu. Dia otak besarnya. Nampak dia. Badan kecil je. Badan kecil. Otak sampai badan tu. Dia lebih rendah pada kita tu. 5 kaki 2. Okay. Rendah je orangnya. Dia terror. Sebab saya memang bukan jenis musician yang saya bukan penyanyi yang bagus, saya bukan musisi yang bagus, bagi saya komposer. Kombat lah. Walaupun saya tahu semua benda tu, tapi saya rasa saya more tu komposer. Saya tahu sebab kita tahu diri kita kan selalunya kan. Mana kelebihan kita yang memang lebihan saya situ. Betul. Satu lagi last question terhadap songwriting. Okay. Jadi bila awak cakap aku nak buat lagu, aku kena buat lagu. Apa sekali yang mula-mula dalam fikiran awak? Aku nak buat apa? Aku nak buat lagu fast ke nak buat lagu ballad? Macam mana mekanik pemikiran awak tu bergerak? Konsep dari macam ya contoh macam Sixen dia korang kita nak buat apa ni sekarang ni? Kita nak buat macam J-Rock. So konsep itu saya akan dengar lagu tu je. J-Rock tu saya akan dengar, saya akan teliti, saya akan kira macam belajar lah benda tu. Saya tiru benda tu macam mana. Apa yang ada dalam band ini, dia punya melodi, dia punya chord,
lepas tu dia punya line, gitar, drum semua. Saya buat lagu, itu yang buatkan saya pening selalunya. Lagi-lagi kalau ada dua konsep macam sekarang ni, so saya punya yang solo akustik, so akan saya cari benda-benda yang akustik. Saya kena dah dengar ini, Six Sense pula nak kena buat ni, dia benda-benda. Tapi alhamdulillah setakat ini semua boleh achieve. Kira macam saya akan pelajari benda itu betul-betul dan akan cari dan jadi. Okey, dan saya jenis yang meniru tapi tak sama. Faham. Kalau pernah dengar lagu Six Sense, lagu Katimah Cinta. Sudah, ku harus pergi, lagu itu. Lagu itu sama macam lagu Indonesia Drive. Drive? Oh, saya dengar lagu itu selalu, lagu Drive tu. Anji, ada penyanyi Indonesia Anji tu kan. Dulu kan dia band dia Drive. Tajuk lagu itu time tu Bersama Bintang. Tidurlah, selamat malam, lupakan sajalah aku. Ini lagu Drive. Lagu Six Sense, sudah, ku harus pergi. Dia punya macam mana dia sama sebenarnya, memang dari situ. Okey, faham. Roots dia. Chord progression dia. Dengan saya suka dari melodi tu, saya akan jadikan lain. Dari do re mi, saya jadi do mi re, jadi gitu. Saya tukar. Okey. Percaya kalau setiap orang nyanyi benda yang sama, dia tak akan sama. Faham tak? Walaupun memang ada 7, ada do re mi. Kalau kita orang lain nyanyi, di tone dan lain, dari segi phrasing dan lain. Phrasing dia, ya. Okay. Semua benda itu lain. Walaupun benda yang nampak macam sama. Macam kita tengok budak-budak cover lagu. Walaupun dia lagu sama, dia budak ini ada karakter dia. Dia budak ini karakter lain. Dan dia akan jadi karakter dia. Dan saya percaya benda tu. Walaupun saya tiru, tapi kita tak boleh tiru exactly lah. Tapi bulat-bulat tak boleh. Ya. Tak boleh bulat-bulat. At least apa yang kita tiru, dia punya dynamic, dia punya sound macam mana, dia punya melodi, mungkin tak adalah tiru sampai semua, tapi beberapa kita cari benda-benda yang sedap dari melodi tu. Betul. Kita boleh inspired apa bahasa Melayu inspired saya pun tak tahu dah. Inspirasi lah. Ya. Itulah tu. Lelaki teragung. Ini ialah apa dia panggil open secret lah kan. Rahsia yang terbuka kepada semua orang. Okay. Betul kan? Ialah rahsia yang terbuka kan. Antara kita je faham. Tak Tak juga. Sebenarnya dia sumbangsi saya sebenarnya sikit je sebenarnya. Serius? Dia mungkin kebetulan, saya rasa kebetulan yang saya pun tak tahu lah nak cakap. Wow. Kebetulan yang okay. Sebab sorry to say saya sebagai musician kan, saya sebenarnya tak berapa sokong AJL. Boleh tanya kenapa ke? Macam mana kita nak judge Da Vinci? Macam mana kita nak judge apa? Kita nak judge Picasso. Ada ke? Picasso dengan Da Vinci ni dia lagi menang lah. Ada. Dari segi mana? Dari segi apa? Kalau musik pun dari segi apa kita judge? Kita suka makan, okay, kau suka makan nasi goreng, aku suka nasi lemak. Nasi goreng nombor 1 lah. Saya seni tak ada judging. Okay. Seni sebab lagu itu seni. Saya sendiri. I see. Sebab saya sebenarnya tak okay, walaupun saya memang Indonesian, saya tak boleh masuk sana tu. So saya rasa macam bagus lah.
Bagus lah. So, satu lagi, sebab apa saya tak suka, sebab kan lagu saya akan menang. Maksudnya kalau tak masuk je lagu saya menang. Sebab lagu saya tak pernah kalah. Ini saya punya persepsi je lah. Jangan. Sebab kan saya mungkin dalam Indonesia punya culture. Sebab di Indonesia sendiri tak ada just lagu, tak ada. Judging lagu tak ada. Dia untuk anugerah mungkin ada. Anugerah macam ini lagu ini famous paling banyak. Okey, tu boleh lah. Tu memang menang. Dapat anugerah lagu paling sedap, tak ada. Jadi kalau macam Amerika punya Grammy Awards pun tak berapa. Dia jadi jenis itu sebabkan dari banyak faktor. Dari jualan, dari segi recording. Faham tak? Mungkin kalau AM mungkin betul. Okey, faham. Bagi saya kita contoh lukisan lah. Macam saya cakap tadi, lukisan Picasso dengan Da Vinci. Macam mana nak judge? Faham. Ini saya punya pemikiran. Bukan saya nak judge benda itu tak bagus, tapi bagi saya di luar nalar saya, mungkin ini pendapat persepsi saya. Betul. Walaupun saya pernah jadi sekali jadi juri. dalam juri pun tak buat apa ni. Saya rasa macam mengingkari apa yang saya cakap. Faham. Saya rasa dosa. Saya judge orang. Saya rasa dosa. Rasa dosa Rasa hipokrit sangat munafik sangat sebab saya kena ni orang. Mungkin kalau kena ban dia lah kan. Tapi sebab kan begitu. Bagi saya tak macam ni. Tak apalah. Bagi saya lagu Relakan Jiwa tak pernah kalah. Faham tak? Dia tak pernah masuk pertandingan, dia tidak pernah pertandingan, dia tak pernah kalah. Dan still orang akan dengar. Itulah. Faham. Saya faham pendidikan tu. Tapi saya rasa secara objektifnya sesuatu hasil kerja seni tu boleh dipertandingkan, boleh dipenilaikan. Tetapi pada saya ini dalam jangka masa pendek dia memerlukan 6 perkara. Apa je tu? Okey. Pada saya kan. Okey, kita buka balik cerita ni sikit lagi lah. Adakah kalau kita nak cakapkan siapakah seniman yang artis seniman yang paling agung? Adakah Da Vinci ataupun adakah Britney Spears? Ataupun atau Shakespeare ataupun Britney Spears, siapakah artis yang paling agung? Tapi tadi tu soalan dia, mana lebih hebat, Shakespeare ataupun Britney Spears? Okey. Kebanyakan orang apabila mendengar soalan ni, kebanyakan orang akan jawab, mestilah Shakespeare. Mestilah Shakespeare. Tetapi atas dasar apa yang mereka memilih Shakespeare? Mereka akan pilih atas dasar perception saja kan. Nama Shakespeare tu kan besar. Ataupun Da Vinci, nama kan besar. Britney Spears pula seperti seorang pop biasa. Kita ni boneka. Macam boneka aja. Tapi katalah saya cakap, Adi, saya akan hantar awak ke sebuah pulau yang tidak ada manusia, tidak ada apa dekat sana. Dan awak boleh bawa beberapa perkara, makanan dan sebagainya. Dan awak boleh pilih untuk bawa Da Vinci punya Mona Lisa, ataupun awak boleh bawa satu CD player yang ada Britney Spears. Manakah yang akan bawa? Britney Spears ataupun gambar Mona Lisa? Menemankan awak di pulau. Depend orang lah. Mungkin kalau kita sebabkan musician, dia akan pilih musik. Betul lah. Dan kebanyakan orang saya percaya akan memilih untuk bawa Britney Spears. Dia tidak akan bawa gambar Mona Lisa. Betul. Walaupun dia cakap Da Vinci lah artis yang paling hebat di dunia.
Jadi maksud saya di sini, apa yang kita rasa bagus dan apa yang kita rasa perlu adalah dua perkara yang berbeza. Okay. Tetapi jadi untuk bertindak lebih objektif, untuk buat keputusan lebih objektif, saya rasa ada 6 perkara yang perlu dimiliki untuk menilai sesebuah hasil seni. Satu, tanpa mengikut susunan 1, 2 atau 6. Antaranya ialah dia mesti ada keaslian. Dia mesti ada keaslian. Nombor 2, dia mesti ada mesej yang hendak disampaikan. Okay. Nombor 3, dia mesti mempunyai aspek teknikal. Dia sukar untuk dibuat oleh orang-orang biasa. Kata dia mesti orang yang hanya mempunyai kemahiran je yang boleh mencipta benda tu. Keempat, dia mesti menghiburkan. Kalaulah kita punya pembikinan tu hebat macam mana pun, tapi dia tidak menghiburkan, dia tidak melahirkan perasaan pada diri seseorang, dia tak ada apa. Kelima, dia mesti ada unsur moral yang hendak diajar ataupun hendak disampaikan. Yang keenam saya selalu lupa apa. Jadi kalau kita buat penilaian kita berdasarkan 6 perkara ni, nanti akan sampai pada satu peringkat yang mana kita boleh menjudge, menghakimi di antara Britney Spears dengan Shakespeare. Ya. Saya itu macam tadi cakap lah, itu kepercayaan, itu adalah pegangan kita punya objektif yang masing-masing. Tapi siapa yang berhak menjudge? Mereka yang memiliki keenam perkara tu. Jadi mereka mesti melalui satu kehidupan yang panjang untuk melakukan hasil craft diorang tu, kemahiran diorang tu. Katalah kita nak menjudge satu perkara tu, dia mesti orang yang dalam bidang tu sendiri ya. Kalau untuk judge lagu, dia mesti orang dalam bidang lagu yang telah menghasilkan perkara lagu. Macam mana kalau seumpama contoh kan, seumpamanya lagu itu orang yang judge tu tak suka. Orang yang judge tu tidak sokong. Tak suka. Dia tak suka. Jadi terpaksa ikut keputusan majoriti lah. Katalah ada 10 orang dekat situ. Saya percaya semua perkara ni dia mesti ada matematik dia tau. Walaupun dia perkara emosi, tapi dia mesti ada matematik. Kalau dia tak, selagi matematik tu yang akan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh tapi kalau Grammy dia lebih kurang macam AJL juga. Tak kan? Grammy saya tak berapa pastilah macam mana dia punya. Grammy kan. Dia di kalangan penggiat mereka jugalah, cara pengundian dia. Tapi saya suka dengan AJL punya sistem. AJL katalah dia ada 10 orang juri kan. Yang masa final ada 10 orang juri Dan dalam menilai sesebuah lagu, katalah lelaki tak agung, ada 10 orang yang menilaikan lagu tu. Point yang paling tinggi, ada satu orang tu dia suka sangat lagu lelaki tak agung, dia bagi 99 markah. Mungkin dia kawan lah. Ini lagu kawan aku bagi tinggi. Katalah contoh aja 99. Lepas tu ada satu orang lagi tu pun dia tak suka lagu ni, dia menyampah. Lebih lagi dia kenal siapa penulis tu, kawan dia, dan dia cemburu contohnya, dia bagi markah rendah. 1 markah aja. Walaupun tak logik lah, tapi dia bagi 1 markah. Jadi mekanisme yang ada pada sistem penjurian tu, markah yang paling tinggi tadi tu akan dibuang. Markah yang paling rendah tadi akan dibuang. Dan dia ambil markah yang tengah-tengah tu aja. Jadi cara penilaian dia bagus. Lepas tu yang saya suka, setelah perkiraan telah dibuat, para juri akan berbincang, setuju tak keadaan ni. Nanti kita akan itu yang saya suka mengenai cara penjurian anugerah juara lagu. Jadi tapi kan ini pendapat je lah. Tak apa. Silakan. Sebab orang
orang asing ni datang ni dah buat. Tak ada. Ini kita bincang objektif. Yes. Ni sebabkan ialah pemikiran saya juga. Kadang-kadang sesebuah lagu yang kalah IJL, dia akan jadi drop. Faham? Dia akan jadi apa? Drop. Dia rasa macam ni loser. Tak adalah. Ya. Tak adalah. Dia akan tengok yang kalah itu rasa macam kalah lagu ni. Tapi tak juga sebenarnya. Tidak. Saya masuk sekurang-kurangnya 6 kali, tak pernah menang 1 kali pun. Tapi banyak. Tidak pernah menang, tapi saya tidak pernah rasa seorang yang gagal pun lah. Sebaliknya, saya rasa royalty akan lebih meningkat apabila lagu-lagu kita masuk ke pertandingan-pertandingan macam ni. Dari mungkin komposer tak, tapi artis. Oh, ya. Ya. Dia rasa macam kalau tak tahu lah, tapi kebanyakan yang well perform okey. Mungkin yang bagus performance akan orang tengok. Orang yang teruk performance, budak-budak baru, orang akan tengok senang, kau nyanyi tak bagus. Mungkin itu improvement daripada yang macam mana saya tak. Saya faham. Betul, saya faham. Saya tidak pernah melihat daripada sudut penyanyi. Benda-benda itu lah. Wow. Sebab yang bertanding bukan memang komposer yang bertanding. Komposer ni kira macam ini, Don King. So yang bertanding Mike Tyson. So yang babak belur semua Mike Tyson. Don King, okey dapat duit lah. Kalah tak apalah, kalah dapat duit. Macam tu lah. Betul lah, saya tak pernah nampak benda ni. Wow. Patutlah mereka yang perform teruk di AJL, mereka akan tenggelam langsung Yes. Tu lah, benda tu kan. Jadi sebab kadang-kadang kita kena biarkan orang terbang dan tak nampak sayap dia hilang. Sayap dia rusak. Dia kan terbang. Sampai bila terbang kan? Saya sampai habis. Sebab kadang-kadang bagi saya AJL tu masuk dah nampak dia punya kira macam birat-birat tu nampak cacat dia. Kecacatan dia dah nampak. Ada bagus dia, ada tak bagus dia. Wow. Tapi semua benda ada bagus dengan tak bagus dia kan. Mungkin dengan cara macam Grammy, dia bagi anugerah, dia akan jadikan orang itu. So itulah sokong. Macam Grammy kan dia tengok ini kalau Grammy yang saya tahu, dia macam bagi tahu ini produk ini bagus ni. Kena bagi tahu, kena recording ni bagus ni. Tapi orang itu tak perlu kan nak bagi tahu kau recording auto tune kan. Ini dia bagus ni, betul, tapi betul-betul ni ya. Macam AI betul. Ya. Baru itu ni bagus. Ya. Dia tidak perlu perform live dan menunjukkan kecacatan dia yang sebenar ke apa kan. Tapi ada benda yang memang kena tengok macam tu. Tapi yalah, kalau budak baru perform benda yang macam mana dia nak perform kan? Budak baru ni. Betul. Tekanan lagi kan, pressure. Betul lagi dia macam macam contoh saya. Budak baru macam Aiman Tino bertanding dengan Dayang. Benda macam dia macam kenapa kena itu. Bagi saya macam memang tak boleh lah macam tu. Bagi saya pendidikan saya dari situ lah. Pandangan saya lah, tapi ini pandangan orang luar. Tak. Ini pandangan performer. Pencipta lagu. Orang seni. Tak dia. Itu sebab saya semua kat situ saya tengok. Wow. Ini memang membuka mata saya. Saya tak pernah nampak daripada perspektif ni. Sebab tak tahu lah.
Tapi walau alam kan. Tapi mungkin ada bagus dia nak bagi tahu budak ni tak boleh nyanyi lah kan. Recording lah betul-betul kan. Gitu lah. Ya. Tapi mungkin sebab zaman sekarang ni zaman yang asal boleh semua masuk. Betul. Ya, betul. Tapi Pisan. setiap perkara pun dia perlukan masa untuk dia matang dan kemudian melalui kehidupan yang panjang kan. Kalau macam artis-artis baru yang belum ada pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, tiba-tiba masuk ke dalam satu pentas yang sedemikian prestige dan besar. Kalau dia gagal untuk survive pressure tu, dia akan jatuh terus lah. Jatuh dengan cepat seperti mana dia naik dengan cepat. Betul. Ya. Itu je lah. Syed Adi. Terima kasih banyak-banyak untuk masa awak. Saya enjoy sangat borak dengan awak ni. Banyak benda saya belajar. Saya ada kawan borak-borak dah berapa hari. Tak sebulan ni. Tadi Aidit bagi tahu yang dia kena buat recording. Recording. Di rumah dia lah. Dia ada deadline, dia kena bagi kat orang. So dia cakap dia tak dapat nak join kita. Mungkin nanti kalau Aidit free, kalau awak free, kita buat satu session bertiga. Saya suka tengok macam mana pencipta lagu borak dengan pencipta lagu. Saya akan duduk, saya akan tengok aja. Itu lagi otai. Itu tak boleh lawan aku. Lagi ni saya sebenarnya macam mana cakap komposer dia sebabkan saya ni buat lagu ni dah jadi saya rasa bukan kerja. Saya masih still hobi saya. Masih lagi. Saya suka. Sebab kadang-kadang banyakkan orang dia buat lagu jadikan kerja dan dia akan jadi aku nak pergi kerja. Pergi kerja kan, kerja berat. Aku nak main bola. Dia macam suka benda ni suka. Aku nak so saya nak bola. Aku nak bola saja. So itu hobi. So still saya happy. Saya masih happy buat benda tu. Tidak ada stres Tak ada stres. Mungkin stres dia kalau dia pressure buat lagu macam ni kan. Dia tak stres tapi jadi kita kena belajar benda buku baru. Dia bagi buku baru. Sebab saya more tu banyak suka buat lagu ballad, minor punya lagu. Kalau kadang-kadang orang minta lagu dia minta lagu moderate ke fast. Macam ada reference tak? Dia akan bagi reference. Dan akan belajar lah. Kira macam ini reference. Dia macam bagi buku kan. Kena belajar hari. Benda tu lah. Yang letih mungkin benda tu lah. Tapi walaupun letih-letih kira macam masukan baru lah. Itu yang saya suka. Kalau benda yang baru saya akan try juga. Kalau tak boleh belakang kita. Betul. Ya. Awak umur berapa sebenarnya? Saya baru 37. Abang. Okay. Masih jauh lagi perjalanan seni tu. Masih jauh lagi. Lama. Saya tak nak fikir sebagai orang lama. Saya masih ingin berasakan macam saya masih 20-an lagi. Betul. Saya ingin berkelakon macam budak-budak lagi. Saya tak mau cepat-cepat berkelakon macam orang tua, macam abang-abang, macam pakcik-pakcik. Tak mau. Awak saya kalau jumpa kawan-kawan yang dekat kampung, alamak, kenapa kawan-kawan aku semua tua? Kopi saya. Muka semua muka pakcik-pakcik. Aduh. Saya 51 tapi saya cakap dengan Aidit, Dek, umur kita 50, kita mesti ada six pack lagi tau. Bukan nak action apa. Sebelum PKP tu hari dia sudah nampak tau. Bila PKP ni sebulan tak boleh keluar, saya tak boleh naik basikal dulu Ile. Naik berat badan lah. PKP berat badan memang naik ya. Naik. Adi, awak punya keluarga semua macam mana di Indonesia? Okey. Ada kontak diorang? Ada, tapi kat kampung tu
tak berapa lockdown sangat. Tak macam sini sebabkan dah banyak yang kena kan. Kat sana tak ada yang kena lagi. So tapi lockdown jugalah, tapi orang takut kan masih nak masuk tu. Nak masuk dari bandar tu still lah. Yang teruk di Jakarta atau bandar raya besar. Sebab yang datang dari Chinese kan, yang bawa ni kan. Banyak kan dari sana kan. Selalunya pergi Jakarta. Sebab orang kampung-kampung ni nak naik flight tak ada duit kadang-kadang. Nak pergi luar negara buat apa? Kampung-kampung. Betul. Betul-betul. Yang pergi yang kaya ada 1-2 kan. Ya. So syukurlah semua sihat selamat Nak tanya abang tanya. Kalau buat lirik tu selalunya mana reference? Abang Ed selalu banyak reference dari mana? Saya sebenarnya saya tak tahulah, sebenarnya saya dengar pada melodi tu dan saya cuba cari apa melodi ni nak cakap apa, dia nak sampaikan apa. So saya akan dengar dia nak sampaikan apa cerita ni. Jadi saya akan dengar tu saya akan cari benda tu. Apa yang dia cuba bisik pada telinga saya. Oh, daripada segi humming tu ke? Bagi humming betul. Betul. Cuba awak buat satu humming, satu line je. Na 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 na. Tu. Jadi saya akan dengar apa dia nak cakap ni. Kalau kata macam tu macam tadi tu saya punya interpretasi pada na 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 na. Macam interpretasi saya macam ada sesuatu di sini. Di tempat kita duduk sekarang ni ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Betul kita inilah jam lagu lah. Boleh. Nanti satu hari kita lepak mana-mana, bom kita buat satu lagu. Lepas saya pernah sekali buat lagu, tahu Cik Kem kan? Cik Kem. Cik Kem tahu? Cik Kem. Saya suruh dia buat lirik dulu. Saya nak try macam tu. Saya suruh dia buat lirik dulu, lepas tu saya masuk melodi. Lagi sedap lah. Dan lagu tu dipilih oleh Datuk Siti. Lagu apa Tapi lagu itu tak famous lah. Tapi lagu itu Tem tu yang MSCP tu yang buat dekat untuk album Datuk Siti. Betul. Ya. Betul. Suruh dia buat lirik dulu, saya buat melodi dari lirik. So saya akan ikut setiap patah dia, saya akan cari melodi. Dan jadi sedap. Jadi betul. Itu first time saya buat. Dan menjadi. Dan tak pernah buat lagi. Sebab tak ada orang yang aku bagi lirik kau buat lagu? Tak ada. Sebab aku bagi lagu kau buat lirik kan. Saya ada banyak lirik-lirik saya yang di reject oleh kawan-kawan saya sendiri. Dah 20 tahun saya buat lirik tau. Hidup saya dengan punca pendapatan saya buat lirik, masih ada kawan-kawan tu yang reject lirik. Mungkin lirik reject tu okey. Jadi tolong tengok ni macam mana boleh buat. Kadang-kadang yang reject tu memang tak kena konsep ke, ataupun penyanyi tu sendiri kesudahannya decided dia tak jadi rekod, ataupun syarikat tu tak jadi rekod, macam-macam sebab lah. Tapi saya ada buat satu lirik tau, sepatutnya untuk Ziana Zain. Ziana Zain ni dia ada gaya dia tersendiri, dia ada dia punya konsep dia gaya dia tersendiri. Jadi apabila lagu tu tak salah saya kalau saya ingat lagi ciptaan Greg Henderson yang arranger tu. Jadi bila saya dengar lagu tu, saya berlawan tau perasaan saya. Pada saya interpretasi lagu ni adalah A, tetapi yang akan menyanyi lagu ni adalah Ziana Zain. Jadi saya kena fikir, alamak, mana satu aku nak buat lah? Aku nak buat untuk Ziana ataupun aku nak buat untuk yang lebih sesuai pada melodi lagu ni. Saya buat keputusan lirik yang akan saya tulis ni mesti lebih cenderung kepada
kesesuaian melodi tu utama lebih utama daripada penyanyi tu. Tu saya fikir okey aku buat macam ni je. Kalau dia tak suka sudah tak suka tak apalah. Tak apa. Tajuk lirik yang saya buat tu tajuk dia Zombie. 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 Kalau saya dengar tu ini macam dia, saya tak ingatlah kisah dia macam mana sangat, tapi bila saya dah tak memang tidak dibuat lah, tidak dibuat. Tidak diam sebabnya mungkin lirik saya teruk ke ataupun syarikat mereka decided tak nak teruskan projek itu ke dan sebagainya. Tapi itulah tu cerita dia, moral cerita ni ialah kadang-kadang kita ni buat pilihan yang tak betul disebabkan kita rasa ianya betul. Tapi bila saya fikir balik, memanglah tak kena tajuk lagu Zombie. Tak kena dengan Zain Azin. Takkan Zain Azin nak nyanyi zombie macam tu kan. Tapi nanti kita sebenarnya sorry. Tapi sebenarnya bagi saya menyanyi yang boleh versatile tu pasal ada yang boleh versatile. Bagi je lirik apa dia akan jadi. Mau add rasa siapa? Ada. Datuk M Nasir. Datuk M Nasir kalau bagi lagu boleh. Intan. M Nasir satu dia pandai berlakon. Dia pandai melakonkan faham. Lagu tu, dia pandai melakonkan lirik tu. Kau bagi macam mana lakonan pun, aku nak jadi hantu, dia boleh berlakon jadi hantu. Aku nak jadi orang Arab, dia boleh jadi orang Arab. Dia boleh berlakon. Selain saya rasa Hazama boleh. Hazama. Tapi di samping berlakon, okey, Jamal Abdillah seorang penyanyi yang bagus. Contohnya. Tetapi tone suara dia tidak kena dengan segala, tidak sesuai dengan macam-macam melodi. Dia kalau nyanyi tone suara dia nyanyi lagu rancak, pada saya macam tidak sedap. Tak berapa. Tapi mungkin dia boleh nyanyi dengan bagus, tapi tone dia tu tak sesuai. Saya tak tahulah. Awak seorang producer, awak rasa macam mana? Ada tak yang boleh versatile? Saya rasa saya dengar Datuk M yang, sebab Datuk M saya rasa dia penyanyi pop, dia penyanyi rock, dia semua dia ada. Inang ke Zapin ke semua dia boleh buat. Itulah. Ada lagi sebab prinsip yang nampakkan, sebab banyakkan penyanyi dia akan nyanyi itu je. Dia tak kita nak speciality kat tu. Tapi kalau ada orang yang macam tu, so senang kau bagi je lagu jadi sedap. Itu yang best. Tapi dia nak menghidupkan lagu. Rasa kalau terlalu versatile sangat pun nanti dia akan jadi tidak ke mana. Betul juga. Kita kadang-kadang kita suka satu orang tu sebab apa, dia tertentu. Kita suka, katalah kita suka Amy Search contohnya. Sebab apa? Dia tertentu kepada rock tu. Kita tahu dia mungkin ada kelemahan-kelemahan dia tersendiri. Tetapi kita suka magic yang dia ada tu kerana dia bawa magic tu di rock. Betul lah. Ya. Orang buat lagu pun semua macam tu. Ada yang part dia je lah. Part dia lah kan. Jadi saya pun more to ballad je lah. Sebab lain pun tak boleh tak. Kalau jadi ni sangat, macam Marbah sangat pun tak best ni. Betul. Yalah. Buat lagu ni magic lah Kadang-kadang kita tak fikir, kita macam sekali hembus je. Betul lah. Nama dia gifted kan. Tuhan bagi tu kan. Yalah, betul. Ada ke, you ada atau you tak ada? Macam tu lah. Yalah. Kadang-kadang ada orang yang dipaksa tak dapat juga. Sama kadang-kadang saya nak buat lagu paksa tak dapat. Tiba-tiba tengah buat apa, dapat pula lagu kan. Dah lagu. Itu maksudnya
So lama-kelamaan saya akan rasa macam kalau Tuhan tak bagi ya, tak ada lah, je tu lah. Saya akan rasa macam saya tak paksa. So kalau nak paksa, saya akan tiru cara tiru. Kalau tak ada, tak apa lah. Tuhan pun tak bagi ya, macam tu lah. Itu dah. Betul. Terima kasih banyak-banyak untuk masa awak sekali lagi. Saya memang enjoy. Saya memang seronok berbual ni. Yang pada saya dapat belajar banyak benda daripada awak. Sudut pandang. Yalah, sudut pandang kita sebab sama-sama lain-lain sudut pandang. Saya pun belajar something juga kat Mak Ed juga. Sebab yalah, pemikiran saya macam tu, saya fikir juga betul juga. Tapi ada pemikiran lain lah. Sebab yalah, dua manusia berbeza dengan pemikirannya berbeza. Itu yang bagus. Saya rasa saya sangat suka dengan kepelbagaian. Terutama sekali saya suka kepada kepelbagaian fikiran. Saya tak suka kalau semua orang berfikir sama je. Kepelbagaian fikiran tu pada saya dia akan membawa kita kepada satu pasaran idea yang lebih besar, lebih banyak. Dan pasaran idea yang banyak ni dia akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita. Itu apa yang saya percaya. Saya tengok bukan nak cakap tak ni apa, Malaysia tak bagus. Cuman saya kebanyakan dia pelapis tu dia jarang. Dia dalam pelapis tu tak ada yang itu yang saya tanya lagi. Siapa yang style selain M. Nasir? I see. Dia siapa yang nak akan gantikan? I see. Benda-benda ni tu kira macam kalau bukan nak cakap Indonesia bagus. Kat Indonesia tahun ini ada orang ini, tahun ini ada orang ini. Tahun ini orang ini. Dari sini orang itu je. Betul. Orang itu je. Betul. Siapa yang nak ganti? Siapa yang ganti? Betul. Dia akan siapa yang nak ganti orang ini? Siapa yang lagi teror orang ni? Macam tu. Betul. Yelah. Itu saya pun pernah cakap. Di Malaysia ni kita ada Siti Nurhaliza. Dah 20 tahun dah dia menjadi number one. Siapa yang ganti? Siapa yang ganti dia? Dan kenapa tak ada orang yang datang ganti dia? Ramai artis-artis perempuan yang macam cuba menggugat kedudukan dia tapi tewas. Cuba menggugat tapi tewas. Di Indonesia turnover dia habis sewa masuk Peter Pan sini. Salah saya fan. Ini Padi. Dia akan ganti, dia akan ada circulation dia. Dia ada circulation musik ni. Itu yang ini kadang-kadang. Tapi saya pernah impress satu masa dulu. Dekat Indonesia tengah famous lagu-lagu ST12, lagu-lagu Melayu. Sebab saya pemikiran Indonesia, saya ingat lagu Melayu semua macam tu. Mindset orang Indonesia, lagu Malaysia semua Spring, Exist, itulah lagu Melayu. Itulah lagu Malaysia. Yang masa sini, lepas tu ada Jumpa Hujan, Minta Kusin, Bang Fiz. Tak betul lah apa yang aku fikir ni. Saya rasa macam benda tu. So saya bagi tahu dekat yang kawan-kawan saya dekat Indonesia, sebenarnya tak macam ni lah. Orang Malaysia ni macam ada juga yang style kita diorang tak tahu. Sebab mindset diorang Malaysia Exist, Spawn, sebab itu yang famous tak? Cendaliza. Kenapa? Tak boleh. Tapi tak tahu lah, mungkin dari segi mungkin penduduk memang tak banyak dia punya dan industri jadi kecil, jadikan tak boleh. Tapi kenapa dulu boleh? Saya rasa sekali-sekala satu perkara tu boleh ya. Sekali-sekala je. Dia ada berapa 10 tahun satu. Betul. Dan macam sekarang untuk tahun ni siapa? Lagu apa?
Yang tengah. Trend Tak apa? tahu. Trend apa? Trend musik. Sebab hari tu ada ni BPKB kan. Ah. Dua tahun depan. Sekarang trend apa? Tengah kosong kan? Tengah kosong. Mungkin tak tahu lah. Mungkin sebab kan Memang dari orang-orang lama dia tak. Halo? saya putus-putus. Putus-putus. Dari orang lama yang tak berkarya saya rasa. Tak ada karya dari orang-orang yang tak ada orang lama yang berkarya tak ada lah, tak dia ada sikit stop. Ada orang yang stop berkarya. Sebab kadang-kadang saya ada tengok orang dia ialah mungkin dari artis yang under label dulu dia diharapkan orang untuk berkarya. Diharap karya mungkin dari sikit-sikit itu lah. Lepas tu ialah mungkin banyak yang jadi artis ini memang jadi artis Malaysia time famous je lah, boleh cari duit. Dah tak famous memang tak boleh lah. Itu sebab orang kerja. So saya kadang-kadang merasa macam tak nak cakap bersyukur lah juga sebabkan full time musician yang masih terus boleh berkarya. Dan at least ada orang yang beberapa orang yang macam tu juga. Terus betul, tinggal main ya. Kadang-kadang banyak orang yang kita macam tanya asal kau keluar ini kan. Tak apalah. Sebab kadang-kadang orang ingat macam sekarang ni saya keluar album Six Sense, saya keluar album solo. Di antara konsep yang lain, kenapa kau keluar dua-dua ni sekali serentak? At least yang Six Sense akan dengar Six Sense, yang aku at least mungkin ada yang genre ini akan dengar aku. Saya rasa macam tu lah. Saya sebab banyak suka, sebab kebanyakan kalau kita yang ada label dia akan stuck sebabkan untuk satu single ini 6 bulan. Macam mana kita dah berkarya? So saya rasa sebabkan saya dah free macam ni, ke hati aku lah buat berapa lagu. Betul. Orang yang jadi artis dah bekerja, dia lagi free daripada yang artis yang ada label. Dia berkarya je lah. Sebab kadang-kadang saya bagi kawan saya, jom lah, aku buatkan lagu je lah, tak apa. Di production aku tanggung. Saya sebab suka bagi semangat kat orang, jom berkarya. Jangan putus berkarya. Kalau kau memang nak jadi artis, jangan putus berkarya. Betul. Kalau saya tekankan dekat saya dulu pernah ada label yang bawah saya ada artis, Sakura Band. Saya bagi tahu diorang, jom buat lagu. Saya bagi tahu cara buat lagu macam ni. Buat lagu lah. Kau tahu emosi aku banyak ini sebab buat lagu lah. Tapi still diorang stuck juga. Itu yang saya kadang saya tahu. Berarti maknanya apa yang aku tahu walaupun aku bagi tahu orang takkan boleh buat. Sos dia lain. Tangkap. Betul. Kegairahan dia pun berbeza. Agaknya lah. Tapi nak ikut free time dia lebih free time budak-budak daripada saya. Desakan hidup untuk melakukannya pun kurang. Betul. Desakan hidup itu yang saya rasa tak ada dekat tak ada dekat sini. Betul. Ya. Desakan hidup yang terlalu macam saya datang Malaysia nothing, kosong. So saya kena macam mana saya nak hidup? Saya kena terus macam tu lah. Benda-benda tu yang tak ada. Saya tengok yang artis-artis tu tengok kau tak buat lagu ni okey je. Macam tak ada usaha macam tu lah. Betul. Yelah, betul. Dahsyat. Betul lah. Bila saya pergi ke Jakarta kan, saya tengok desakan hidup tu tinggi. Dan orang akan buat apa saja untuk mendapat punca pendapatan kan. Betul. Ya. Saya pernah tengok budak kecil
Dia cari straw banyak-banyak. Dia buat ukiran. Lepas tu dia jual. Ya. Itu begitu sekali desakan hidup tu untuk membuat orang jadi kreatif dan buat satu. Jadi dan kita yang dekat Malaysia ni, saya rasa kehidupan kita senang lah. Senang. Yelah, duduk flat ada 2 kereta. Kat Indonesia ada motor pun susah. Itu je lah. Biasanya itu je. Duduk flat 2 kereta. Kat Indonesia So lagi satu saya last. Ada tak beza buat lagu Time dulu susah dengan yang sekarang? Jauh beza. Memang jauh beza. Ya. Macam mana kita nak dapatkan macam dulu tu? Tak boleh kan? Kita kena bersusah lah. Tak boleh. Sama. Saya macam tu. Ya. Tapi sekarang ni kan, saya buat dengan ramai orang. COVID-19 ni akan membuat kehidupan kita di mana dunia sekalipun akan susah. Akan susah. Jadi mungkin disebabkan oleh kesusahan yang kita alami ni, kita punya hasil kerja lebih meningkat lah. Baik dari segi idea tu maupun dari segi craft, macam mana kita bikin itu hasil, itu perkara. Kita depends orang juga. Pun ya juga. Pun ya juga. Ada PKP ni jadi biasa je. Sebab memang kerja dia macam ni. Saya memang tak kerja dengan duduk rumah memang. So jadi apa beza dia? Betul. Apa beza? Tak musik dan komposer duduk rumah je lah. Komposer kita nak buat apa? Pergi studio je. Betul. Inilah gaya hidup kita kan. Inilah gaya hidup. Itulah. Berarti betul lah semua orang sama. Memang zaman susah dengan zaman happy lain di bilik hati. Ya. Di mana dia tu? Saya rasa energi tu dari energi kita susah. Betul. Kita panggil drive. Energi yang memandu kita tu kan, membawa kita ke satu tempat tu. Ialah kesusahan tu, blues tu. Hidup blues, hidup susah tu. Sekarang ni dah tenang, dia bawa kereta dah. Ya. Bukan bawa kereta yang ya, betul. Terima kasih Abang Ed. Terima kasih Edi. Terima kasih banyak. Jumpa selalu tak borak ni. Harapnya ini bukan last time Ada banyak lagi perbualan yang sebegini dapat kita teruskan. Saya sebab nak buka minda juga ni. Alhamdulillah. Perbualan macam ni yang penting ni. Betul. Barack Obama pun pernah cakap, Barack Obama. Apa yang dunia ni perlukan ialah lebih banyak perbualan dan perbincangan. Baru akan meleraikan perbalahan ataupun hindari daripada peperangan. Ya. Bisa mencari kesimpulan. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa lagi. Stay safe, stay healthy, stay home. Salam. Hati ke langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah.